4, 3, 2, 1. Dalam segmen Tanya Jakim, mengikut prosedur pengauditan, ini mungkin sensitiviti di kalangan peserta, macam mana nak melahirkan orang yang beribadah bimbingan, kita memberikan nasihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua rakan-rakan FB? Dan kami doakan semoga anda dan kita semua berada di bawah rahmat lembayung ilahi. Lebih-lebih lagi sempena dengan hari Jumaat penghulu segala hari ini. Hari ini 29 Januari 2021 bersamaan 16 Jamadil Akhir 1442 Hijri. Kita bertemu lagi dalam segmen Tanya Jakim live FB Jakim. Terima kasih kepada anda yang telah pun menyertai kami pada pagi ini untuk sama-sama kita membincangkan satu lagi topik Tanya Jakim. Hari ini kita pilih tajuk Kafar Musim PKP. Kan, kepada ibu bapa yang rasa risau, rasa runsing macam mana pembelajaran anak-anak dalam kelas kafar musim PKP ini kan. Dan jadi kami bawa ke studio UKK Jakim pada pagi ini yang berusaha Ustaz Muhammad Anwar Abdul Rani, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pendidikan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia Jakim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Ustaz? Alhamdulillah macam biasa je Ustaz. Tambah muda Ustaz ni. Apa betul Itu macam ni lah Ustaz. Macam ni. Itu tak fikir lah Ustaz ni. Jadi Ustaz, tempoh PKP ni pembelajaran kafar berterusan atau macam mana Ustaz? Okey. Ustaz, berkenaan dengan PKP ini, Jakim sentiasa prihatin terhadap apa yang pendidikan kafar. Pendidikan kafar ni kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Dinamakan kafar. Dan di sini Jakim sentiasa memberi saranan kepada semua agensi pelaksana di bawah Jakim untuk melaksanakan PDPR. Itu di negeri-negeri lah Ustaz, mengikut kesesuaian guru dan murid, sama ada secara online atau offline. Dan walaupun kesan pandemik COVID-19 ni, COVID-19 ini, pendidikan kafar perlu diteruskan. Walaupun macam mana sekalipun kita tetap berjalan lah. Jakim percaya guru-guru kafar di seluruh negara sentiasa berusaha untuk memberi ilmu kepada anak didik kita, anak murid kita, untuk mendapat pendidikan kafar walaupun ia sangat terbatas. Walaupun terbatas, kita tetap laksanakan juga Ustaz. Lepas tu semuanya ini dilakukan bagi memastikan semua murid-murid kafar tidak ketinggalan di dalam pendidikan kita. Namun demikian, walaupun macam tu pun Ustaz, kita ni ialah PDP, nama lagi kan PDP ni, PDP dalam musim PKP ini, atas talian ini adalah sedikit sebanyak masalahnya. Yang pertamanya yang pertamanya yang capaian kepada kemudahan internet. Betul. Yalah di kawasan pedalaman kan. Masalah lah sangat. Satu internet Ustaz. Satu lagi ialah kalau anak ada 2-3 orang, kadang-kadang peralatan pun tak cukup yang kan. Kami masuk kan, tiada kemudahan komputer. Kemudahan komputer kadang-kadang tu mak bapaknya ada satu je. Satu ataupun lebih-lebih 2 suami isteri ada. Tapi takkannya ada semua sekali anak-anak kan. Ini yang menjadi masalahnya. Berebut anak-anak dengan mak ayah pula. Mak ayah nak dapat telefon kan. Suasana pembelajaran yang tidak kondusif je Ustaz. Yang seterusnya bukannya saja pelajar yang menjadi masalahnya berkenaan talian, tetapi ibu bapa juga pun, guru pun menghadapi masalah juga Ustaz. Guru-guru pun menghadapi masalah, di antaranya suasana pembelajaran yang tidak kondusif. Ialah di rumah kan. Kalau buat di rumah ni macam-macam lah. Macam-macam. Pengajarannya terpaksa untuk menguruskan anak-anak lagi, pengajar. Yalah. Sekali dengan anak-anak ada kan. Yalah, bukan saja anak murid, malah kan guru-guru sekali kan ada masalah kan. Tengah nak mengajar tu anak datang tarik. Memang kita ada dengar pun dalam diwayarkan. Tengah mengajar tu mak diam mana kan masalah tu. Itu cabaran itu ya.
cabaran masa PDP ni lah. PDP untuk dalam PKP ni. Baru-baru ini kita dengar YB Menteri Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri kan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, ada mengisytiharkan ataupun memaklumkan cadangan JAKIM dengan kerjasama Jawi dan juga TV Al-Hijrah untuk menerbitkan sebuah rancangan iaitu modul pembelajaran dan pendidikan KAFA menerusi TV. Jadi apa matlamat objektifnya dan juga apa latar belakang kenapa idea ni boleh datang, Ustaz? Begini, berkenaan dengan perkara ni, idea ni timbul daripada YBM sendiri. YBM kita Datuk Zul berkenaan dengan untuk dia merasa bimbang dan risau berkenaan dengan anak murid KAFA ini, suasana pembelajaran di rumah macam mana keadaan dia. Dan kita ambil kenyataan ini telah diterjemahkan melalui kerjasama di antara JAKIM, Jawi dan TV Al-Hijrah, di mana untuk makluman ketiga-tiga ini adalah di bawah agensi agama YBM. YBM, dan hasil perbincangan tersebut KAFA wujudlah KAFA di Hijrah, nama dia. Nama rancangan dia? KAFA di Hijrah. KAFA di Hijrah. KAFA di ada kopi di Hijrah. InsyaAllah akan memulakan tayangannya pada 1 hari bulan. Hari Isnin ni lah. 1 bulan Februari ini, hari Isnin lah insyaAllah. Itu dia. Dan kerjasama ini menunjukkan secara menunjukkan bahawa agensi agama sentiasa bekerjasama untuk menjadikan satu yang terbaik kepada murid-murid kita di dalam pelaksanaannya. Dan ini harapan YBM sendiri mahukan program ini yang mempunyai wow impact. Kita nak jadikan, kalau bolehnya biarlah nampak kan. Dan kerjasama dia ini melibatkan pihak TV Al-Hijrah menyediakan proses rakaman dan juga penyiaran. Jadi sudah pasti kita nak mengetahui dengan lebih lanjut. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan Facebook kita ni, Ustaz. Yang banyak ni yang menyaksikan ini, kita anggap ini ibu bapa lah kan, ibu bapa, dan mungkin juga ada guru-guru KAFA yang menyaksikan. Mungkin boleh tolong like dan share perbincangan kita ini, Facebook kita ini, supaya lebih ramai ibu bapa dapat mengetahui penjelasan tentang program KAFA di Hijrah. Ini yang akan dilancarkan, akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Menteri pada 1 Februari. Sempena Hari Wilayah tu. 1 Februari Hari Wilayah. Jadi mudah-mudahan pukul berapa, Ustaz? 4:30 hingga 5. Tak, maksud saya perasmian nanti hari Senin tu pagi, insyaAllah pagi lah ya. Itu masa tu kita tengok pada TV Al-Hijrah. Terima kasih semua ni, Puan Mazia, Zainal, Safia, Nurhaj, Mukminah, Ailwan, KAFA Sungai Pinang pun ada, Syafiq Ikhwan, KAFA Penang, Tengku Nur Azlina. Kenapa putus? Ada putus kah? Tadi line yang tak tadi line ada sedikit masalah teknikal. Itulah Ustaz bila menggunakan kelengkapan teknikal internet ni, kadang-kadang itu cabaran yang perlu kita hadapi. Ini sini kan di Putrajaya. Di Putrajaya. Kalau duduk di Kuala Nerang tak tahu. Makin banyaklah masalah. Makin banyak masalah di pedalaman kan. Itulah cabaran ya, macam mana kita nak meneruskan pengajaran kelas KAFA ni. Kepada ibu bapa, kepada rakan-rakan FB ataupun guru-guru KAFA yang sedang menyaksikan siaran kita ini, mungkin boleh kemukakan persoalan anda ni. Saya akan tanya kepada tetamu jemputan kita, Ustaz Muhammad Anwar, insya-Allah. Dia tokek KAFA ni. Dia yang ialah yang bertanggungjawab memastikan pembelajaran KAFA di seluruh negara ini dapat diselaras lah. Saya hanya pekerja je. Yang tokeknya JAKIM. Okey, pesannya JAKIM. Okey. KAFA Dewan Bertam Perdana, KAFA Kepala Batas, ramai orang Penang ni.
Orang Penang ni banyak. Kafah Penang paling ramai sekali. Okey. Mungkin Ustaz boleh jelaskan kepada rakan-rakan FB kita yang sedang menyaksikan ini. Sebelum Ustaz nak jelas ni, tuan-tuan rakan-rakan tolong share dulu. Tolong share dulu supaya penjelasan ini nanti dapat disebarkan kepada orang ramai. Jadi taklah mereka call Jakim kan. Asyik-asyik call Jakim tanya macam mana bila nak start dan sebagainya. Okey, tolong klik butang share saja. Tekan butang share, insya-Allah anda juga mendapat manfaat, dapat pahala lebih ni Ustaz ni. Tolong share. Okey. Mungkin masyarakat di luar sana nak tahu dengan lebih lanjut lah kaedah pengajaran dan pembelajaran kafah di TV Al-Hijrah ini. Macam mana jadualnya, macam mana subjek-subjek yang kan kafah ada berapa subjek? 8. Ada 8 subjek. Jadi macam mana, adakah ke-8 subjek itu akan disiarkan di TV Hijrah atau macam mana? Ya, begini Ustaz. Kalau kita tengok berkenaan dengan kafah di Hijrah ni, insya-Allah akan seperti yang Ustaz telah jelaskan tadi, kita akan bersiar pada 1 bulan Februari ini. Ini dibuat secara rakaman Ustaz. Kita rakam awal lah. Melalui interaksi 2 hala. Ada satu melalui interaksi 2 hala dan ada juga interaksi sehala. Maknanya ada masa 2 hala dengan guru dan pelajar. Ada juga ada masanya hanya sehala je. Guru sahaja. Ini pelaksanaan dia. So maksudnya proses rakaman itu guru datang ke studio dan ada beberapa orang murid lah. Orang murid je. So maksudnya guru mengajar murid yang datang. Bukan dia mengajar pada kamera saja. Itu kita maknanya ada semangat, ada roh dia. Ada roh mengajar. Tu. Ada murid sendiri walaupun tak ramai, walaupun 3 orang. Kita ni dalam suasana sekarang ni SOP-nya kena jaga semua sekali. Tapi kita jemput juga 2-3 orang pelajar, murid-murid kita supaya ada semangat dia nak belajar tu. Kalau depan suasana pembelajaran lah. Faham je lah Ustaz. Okey. Yang keduanya melibatkan guru-guru kafah. Guru-guru kafah ini yang seperti yang telah saya jelaskan yang Jawi tadi lah. Daripada Jawi lah. Yang mengajar sebanyak 6 subjek kafah. Kita hanya ajar 6 saja. Kita ambil 6 daripada 8 subjek. Kenapa 6 saja Ustaz? Yang ni yang fokus utama kita ni. Fokus utama. Dan di dalam 6 ini dah termasuk yang 8 tu sebenarnya. Sebabnya kita ada lagi 2 subjek, iaitu satu kenaan dengan hafazan. Hafazan ni kita dah masuk di dalam Al-Quran. Kita dah mengajar Al-Quran bagi tahun 1 dan tahun 6. Kita ajar satu minggu setiap pengajaran dia, 1 minggu tersebut terus menerus. Tahun 1 contohnya hari Senin tahun 1, hari Selasa tahun 2, hari Rabu tahun 3, tahun 4, tahun 5 dan tahun 6 hari Sabtu. So maksudnya 1 minggu 6 hari. 1 minggu 6 hari tersebut semua subjek Al-Quran sahaja. Okey. Minggu depan itulah. Minggu depan subjek lain pula. Akidah. Macam tu kita buat seminggu-seminggu. Okey, so kalau ada 6 subjek, maksudnya kena ada 6 minggu. 6 minggu. 6 minggu lah. Sebab satu subjek, contoh Al-Quran minggu ini, so dia akan mula hari pertama untuk tahap 1, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, tahun 5, tahun 6. Tahun 6. Habis subjek Al-Quran. Minggu depan subjek akidah pula. Tahun 1, tahun 2, 3 sampai 6 lah. So kalau ada 6 subjek, maksudnya kita kena ada 6 minggu. 6 minggu. Habis 6 minggu tu kita 30 habis 6 minggu tu macam mana pula? Kita sambung. Sambung lagi. Silibus lain pula. Silibus yang kedua pula. Macam itulah insya-Allah. Buat permulaan ni kita buat 36. Siri pertama ni 36. Siri kedua 36. Guru yang sama atau guru lain-lain? Yang tu kita pilih daripada guru-guru daripada Jawi. So Jawi lah yang menentukan lah bagaimana cara dia. Dan bukannya, kalau saya perhatikan, guru Al-Quran lain, guru akidah lain, guru semua lain-lain. Bukannya orang yang sama. Kalau saya yang mengajar ataupun ustaznya yang mengajarnya, murid-murid pun boring juga tengoknya kan. Balik-balik muka yang sama je. Dan subjek dia, minta maaf Ustaz, subjek dia yang kita fokuskan Al-Quran. Yang keduanya akidah. Yang ketiganya ibadah. Yang keempatnya sirah. Yang kelima bahasa Arab. Yang keenam Jawi. Jawi tersebut dia ada
termasuk dengan khat sekali. Khat itu salah satu daripada subjek kita. Subjek berasingan. Subjek berasingan. Tapi diajar sekali. Diajarkan sekali. So itu 6 subjek ya. Dan dah jadi 7 lah. Sebabnya Jawi dengan khat tu dah disekalikan. Termasuk dengan yang saya cakap tadi, kita ada 8. Al-Quran, kita ada satu lagi subjek hafazan. Al-Quran dan hafazan tu disekalikan. Okey. Tapi kita utamakan Al-Quran saja dahulu. Al-Quran dulu. Bila Ustaz yang akan bermula 1 Februari ni? InsyaAllah. Dia terus start dengan pengajaran tu? Pengajaran tersebut. Pukul? 4.30 hingga 5. 4.30 hingga 5 petang. 4.30 hingga 5 petang. Dan ulangan siarannya pada 6.30 hingga 7. Hari yang sama. So maksudnya kalau anak-anak tak sempat mengikuti 4.30 pukul 5, boleh tengok siaran ulangan. Pukul 6.30 hingga 7. 6.30 hingga 7. So setiap sesi pembelajaran hanya 30 minit. 30 minit. Berkesan ke Ustaz ni kaedah pengajaran ni? Macam mana kita nak pastikan matlamat pendidikan kafah ni melalui TV ni mencapai sasaran? Okey. Bagi pandangan sayanya, ianya pasti berkesan, Ustaz. InsyaAllah. Pasti berkesan. InsyaAllah. Kerana murid-murid kafah seluruh negara berjumlah lebih kurang 1.1 juta sekarang ini. 1 juta. 1 juta. Murid kafah Murid kafah. Keseluruhan tu daripada tahun 1 hingga tahun 6 lah. Murid dia. Di seluruh negara. Pada pandangan sayanya, seluruh kediaman di rumah Malaysia ini mempunyai TV. Dan kita gunakan platform dia TV. Kalau kita dah tak ada internet tadi, tak ada apa, kita duduk depan TV. Okey, insyaAllah secara tidak langsung anak-anak dan ibu bapa pasti akan menonton TV. Memang kita ni tak lekang daripada TV ni. Betul. Anak-anak kita di rumah pun sekarang ni duduk di rumah, tak ada kerja lain lah. Lebih baik dia berada di rumah dengan ada ilmu. Ini tujuan kaminya. Dan pelaksanaan pembelajaran kafah ni memberi pengalaman baru kepada murid kafah sendiri. Dan dikenali ramai dengan nama melalui TV Haji Hijrah, dan dikenali ramai melalui kafah di Hijrah, insyaAllah. Kafah di Hijrah. Mungkin akan melekat di fikiran anak-anak murid kita nanti. Kafah di Hijrah. Kafah di Hijrah. Nak pergi mana tu? Nak pergi kafah. Kafah mana? Kafah di Hijrah. Okey. Itu yang pentingnya. Itu insyaAllah. Okey, ni ada soalan ni Ustaz ni. Boleh saya baca? InsyaAllah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Boleh hebahkan jadual terperinci berkenaan subjek-subjek tersebut dalam bentuk PDF dalam website JAKIM atau FB JAKIM. Ini cadangan dia. InsyaAllah ya. InsyaAllah kita akan siapkan jadual pembelajaran kafah di Hijrah, dan kita akan siarkan di Facebook dan juga di FB JAKIM, dan pihak TV Hijrah juga akan dari semasa ke semasa akan membuat promosi lah. Ustaz. Semalam pun dah buat promosi. Semalam pun dah ada dalam berita. Keluar dalam berita jam 7 kata selalu ada keluar dalam berita TV Hijrah. Ada soalan lagi Ustaz? Sumaya Ibrahim, soalan dia, bagaimana status murid tahun 5 tahun 2020 yang kini tahun 6? Adakah tahun ini mereka akan hadir ke kelas kafah, menjalani kelas harian kafah seperti murid tahun 1 hingga 5? Mereka juga bakal mengambil 2 peperiksaan besar pada tahun ini, iaitu UPKK dan UPSR. Mohon pencerahan. Okey. Berkenaan dengan perkara ini memang menjadi perbualan hangat menjadi gusar kepada ibu bapa dan perbualan ibu bapa berkenaan dengan murid kafah UPKK ini. Dan insyaAllah perkara ini akan dilaksanakan, akan dihebahkan melalui UPKK, dan untuk makluman lah, insyaAllah perkara ini tidak akan menyusahkan ibu bapa, insyaAllah. Secara umumnya. Secara umum. Jadi maksud dia Ustaz tadi, adakah yang tahun 5 tahun sudah tahun 2020 kelas balik, dia akan mengaji untuk belajar untuk subjek tahun 6 lah. Dia akan mengaji tahun 6 dan dia akan belajar tahun 6, tetapi walau bagaimanapun peperiksaan akan dilaksanakan seperti biasa. InsyaAllah kalau kita ni dah tak ada lagi lah PKP ni. So adalah perancangan dia yang telah dibincangkan. InsyaAllah akan diwar-warkan di dalam PKK nanti. Ini ada cadangan, mohon pihak JAKIM sediakan buku teks. Kita memang ada buku teks tak? Untuk makluman Untuk makluman
siapa nama? Siapa ni? Hasniah. Zainal. Encik Zainal ya? Encik Zainal. Mungkin parent kan ni. Mungkin parent lah. Okey, untuk makluman, JAKIM telah mengeluarkan kurikulum dan buku teks. Kurikulum kami keluarkan dan buku teks pun kami keluarkan. Tetapi untuk makluman, tahun penyelarasannya pada masa kini hanya baru berada tahun 1, tahun 2 dan tahun 3. Itu penyelarasan daripada JAKIM. Tahun 4, tahun 5, tahun 6 ini bebas lagi. Masih lagi kita menggunakan kaedah yang lama. Tetapi insya-Allah pada tahunan ini kita akan keluarkan tahun 2 dan tahun 3. Maknanya tahun 1, tahun 2, tahun 3 memang penyelarasannya daripada JAKIM. Dan insya-Allah kita akan menggunakan logo daripada JAKIM sendiri. Insya-Allah. Gunakan logo, kalau nak beli buku tersebut, beli buku yang ada logo JAKIM. InsyaAllah. Okey, ni masih belum jelas lagi ya, Nida Aziz. Adakah setiap minggu disediakan jadual mengikut tahun seperti Ustaz maklum? Senang parent dan anak-anak nak rujuk dan ready. InsyaAllah. InsyaAllah. Yang tu kita akan keluarkan jadual dia. Seperti yang telah saya jelaskan tadi, jadual akan dikeluarkan insyaAllah. Dan ini akan dihebahkan oleh TV Hijrah. TV Hijrah. Dan insyaAllah JAKIM pihak kita juga akan keluarkan jadual itu di laman web lah, portal JAKIM. Jadi selalulah menziarahi portal JAKIM ataupun boleh lihat dalam Facebook. InsyaAllah. Kalau dah dapat tu minta tolong share lah kepada orang lain. Ya. Yang pentingnya. Terima kasih cadangan daripada Abdullah ni, terbaik kafar untuk anak-anak rakyat Malaysia. Tanpa kafar, kemungkinan anak-anak Melayu Islam akan jauh dengan kefahaman Islam. Terima kasih atas sokongan lah. Sokongan yang diberikan oleh Encik Abdullah. Encik Abdullah. Cik Husna Kausar ni dia cadang, boleh tak JAKIM sediakan buku teks digital seperti guru sekolah kebangsaan? InsyaAllah lah. Tolong doakan insyaAllah. InsyaAllah kita akan cuba buat. Cuba kita mungkin di JAKIM sendiri Ustaz ya, banyak perkara-perkara baru yang kita buat untuk bagi memudahkan kepada guru-guru yang mengajar kafar, bagi anak-anak nak mendidik ni. Tetapi ialah macam-macam cabaran lah. Kalau dalam tempoh PKP ni, ibu bapa sering merungut, ibu bapa pergi bekerja, macam mana nak mantau anak-anak, nak tengok TV kafar di Hijrah kan. Itu seperti Ustaz sebut tadi, rungutan peralatan yang terhad, talian internet yang tak boleh nak cover dan sebagainya. Jadi apa nasihat Ustaz lah supaya ibu bapa dapatlah orang kata ada semangat lah menghadapi PKP ni Ustaz? Okey, begini. Untuk memastikan murid-murid kita, murid kafar ini sentiasa berada dengan pembelajaran kafar, perlu ada satu cara yang tertentu. Parent perlu juga, macam juga kita di sekolah kebangsaan ataupun parent perlu juga sentiasa melihat ulang kaji yang telah dilakukan oleh anak-anak kita. Dan saya rasa dan pasti guru-guru kafar pun bagi kerja rumah kepada murid-murid dia. Oleh hal yang demikian, mohon kerjasama daripada ibu bapa, tolong lihat apa yang telah dilakukan ataupun yang dibuat oleh anak-anak untuk memastikan pendidikan kafar ini sentiasa dilaksanakan oleh ataupun yang dilakukan oleh anak-anak kita. Okey. Ailwan Yusof dia tanya, adakah silibus UPKK tahun 2021 sama? Pandangan saya kalau tak sama akan melibatkan semua pemeriksa kertas UPKK tahun 2021 dan terpaksa diasingkan. Ini rasanya cikgu ni kan. Dia guru kafar. Guru kafar Penang. Kan. InsyaAllah saya rasa insyaAllah berkenaan dengan UPKK ini dan kertas peperiksaan yang sama dengan yang tahun 5 sekarang dan tahun 6 tahun 2020. Sama je insyaAllah. Sama insyaAllah ya. Kenapa kafar Penang tidak termasuk dalam kafar perintis? Ada kafar perintis kan? Kapal rintis. Kapal rintis. Kapal rintis. Itu akan diperjelaskan kemudian. InsyaAllah. Ada benda ni memang kita pilih di antaranya adalah sebab-sebab tertentu. Disebabkan
kekangan pilot project kan, ini percubaan dulu, percubaan, dan kita nak tengok dulu sama ada dia berkesan atau tak berkesan. Di samping sudah pasti dia melibatkan apa ni kos kewangan dan sebagainya. Jadi nak itu secara di antara kenapa kita hanya memilih beberapa negeri terdahulu ya. Kalau kita berpuas hati dan mempunyai kesan yang baik, yang bagus dan sebagainya, dan meyakinkan pihak kerajaan, insya-Allah akan dilaksanakan keseluruhan. Kita minta guru-guru, ibu-ibu bapa kita semua tolong doakan agar dipermudahkan usaha JAKIM ini untuk melaksanakan kafah rintis, insya-Allah. Okey. Selaraskan buku teks kafah. Adakah buku teks kafah tak selaras? Ya. Sebelum ni kita belum selaras lagi buku teks, dan bermula pada tahun 2020 tahun 1 dah diselaraskan. Semuanya menggunakan kurikulum yang sama dan semuanya dilaksanakan oleh penulis dan penerbit yang sama. Satu je saja penerbit, dua penerbit, minta maaf, untuk satu tingkat tahun, satu subjek tu, satu subjek, dua penerbit, dan diselaraskan, semuanya diselaraskan. Bermula bila Ustaz? Tahun 2020 untuk tahun 1. Okey, untuk tahun 1 dahulu. Dan tahun ini tahun 2 dan tahun 3 insya-Allah kita akan selaraskan. Dan insya-Allah akan dikeluarkan pada tahun ini, insya-Allah untuk tahun 2 dan tahun 3. Semuanya diselaraskan. Insya-Allah dalam tindakan pihak JAKIM. Wahzah Abu PDP Al-Hijrah untuk murid darjah tahun berapa tadi kita dah sebut di awal rancangan kita ni tadi. Boleh ulang siar kerana penjelasan yang disampaikan oleh Ustaz Anwar ni memang ada dalam Facebook kita dan boleh ulang siar. Kita tak nak siarkan lagi, kita tak nak ulang balik soalan tersebut. Okey, banyak terima kasih. Kafah Perak ada Hafizuddin Syafi'i, Kafah Terengganu pun ada Nur Azmah Yusof. Okey, terima kasih. Terima kasih Nur Iman Rohani Aloy. Harap keluarkan jadual. Nanti insya-Allah kita akan keluarkan jadual. Adakah ada peperiksaan UPKK untuk tahun ini? Ada kan? InsyaAllah ada. Dah ada tarikh dah belum Ustaz? UPKK bulan 7 Oktober. Bulan Oktober. Siti Asma, alhamdulillah Kafah Pening ada channel YouTube. Tugasan kepada murid dapat dijalankan secara manual oleh pihak sekolah. Ini inovasi yang dilakukan, inisiatif dilakukan oleh pentadbiran kafah negeri masing-masing lah. Jadi adakah JAKIM menggalakkan usaha seumpama ini? Ya, ini adalah di antara salah satu, dan kita dah bagi tahu tadi saya telah maklumkan berkenaan dengan perkara ini. JAKIM sentiasa prihatin pendidikan kafah ni. Buatlah apa-apa pun memberi saranan kepada agensi pelaksana. Kita dah bagi saranan kepada agensi pelaksana untuk melaksanakan PDPR mengikut kesesuaian guru dan murid, sama ada secara online ataupun offline. Itu atas kreativiti masing-masing. Atas kreativiti masing-masing. Kita serahkan kepada guru dan murid. Syabas dan tahniah kepada Kafah Pening. Ada saluran YouTube dia untuk memberi pembelajaran kepada anak-anak kafah. Nur Adila, diharap JAKIM dapat wajibkan semua murid Muslim di sekolah kebangsaan mengikuti kelas kafah. Bolehkah kita wajibkan Ustaz? Yang ni lah yang menjadi masalahnya. Dasar, kita kan? dasar satu, yang keduanya kita tak ada tempat. Dan kekangan daripada guru. Ya. Tempat ni kadang kita tumpang di kapal tulen ni ada yang dibuat di masjid, ada di surau, dan ada yang dilaksanakan di sekolah. Dan kalau berjayanya kafah perdana nanti, insya-Allah kita akan buat semuanya di sekolah kebangsaan. Insya-Allah. Itu atas perancangan, doakan. Itu future JAKIM, insya-Allah.
Husna Kauthar, boleh tak JAKIM sediakan modul untuk guru mengajar berdasarkan silibus baru bagi tahun 2 dan 3 kerana guru tiada rujukan untuk mengajar murid disebabkan ketiadaan buku teks belum diedarkan. Ini okey. Yang ni berkenaan dengan perkara ni, kami telah, pihak JAKIM telah ambil inisiatif untuk membuat rancangan mengajar ini, dan kami telah buat sampai bulan 5 sampai bulan Mei. Dijangka sebelum bulan Mei buku itu akan dikeluarkan. Oleh demikian, kami telah bagi kepada negeri-negeri. Semuanya kami telah hantar kepada negeri, dan mungkin negeri lah yang belum sampai lagi diedarkan kepada guru-guru. Wallahualam. Yang tu kami telah pengurusan di peringkat negeri. Peringkat negeri saja mungkin. InsyaAllah tak lama lah tu. Dah sampai dah insyaAllah. Okey, dalam proses. Majidi bin Bujang, Kafah Sarawak. Kalau boleh dicadangkan guru Kafah tonton sekali Kafah di Hijrah dan pastikan murid mereka tonton sekali, dan guru boleh bagi latihan berdasarkan siaran tersebut. Dikira sebagai PDPR. Ya. Macam mana Ustaz? Ya, yang inilah harapan kaminya, supaya bukannya kita mengharapkan murid saja yang menonton. Kita nak juga parent menonton, dan guru-guru pun guru Kafah pun sepatutnya guru Kafah pun kena ada sama lah kan. Kalau guru Kafah tak tengok apa yang dia buat je kan. Oleh demikian, inilah peluangnya di antara salah satu cara untuk kita menghebahkan apa yang telah kita lakukan. Namun walaupun Kafah di Hijrah tu bersiaran, tetapi kelas Kafah yang harian itu tetap berlangsung Ustaz. Ini di antaranya kita masih lagi laksanakan di peringkat macam biasa juga pelaksanaan dia. Pelaksanaannya masih diteruskan seperti biasa dan dilakukan oleh guru-guru Kafah sendiri. Okey, Ailwan Yusof dia kata, adakah di peringkat JAKIM akan mengiktiraf pencapaian UPKK di peringkat yang lebih tinggi untuk kemasukan ke peringkat sekolah menengah? Yang ni soalan ni selalu saya dengar Ustaz tentang pengiktirafan kepada UPKK itu sendiri. Untuk makluman untuk makluman UPKK ini adalah di antara salah satu modul untuk kita, bukannya modul juga, kita katakan salah satu syarat untuk kemasukan ke sekolah-sekolah asrama penuh untuk untuk sekolah-sekolah agama. Maksudnya bagi melayakkan mereka, dan salah satu sokongan lah. Ada merit lah. Ada merit lah kalau nak nak interview ataupun nak buat permohonan ke sekolah-sekolah agama. Sekolah-sekolah agama yang lebih tinggi. Yang lebih tinggi insya-Allah. Maksudnya tak apalah, itu satu nilai tambah yang ada. Yang pentingnya adalah ialah bagaimana kita nak membina modal insan anak-anak kita. TV Al-Hijrah meneruskan tanggungjawab menyantuni murid-murid sekolah yang terpaksa berdepan proses pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR dengan program baharu Kafah di Hijrah. InsyaAllah program berkenaan akan mula menemui penonton awal Februari depan dengan proses rakaman sedang giat dijalankan. Siang tadi, rakaman Kafah di Hijrah dilakukan untuk beberapa siri di Pusat Penyiaran Digital TV Al-Hijrah. Rancangan pendidikan Kafah tersebut dirancang khusus bagi pelajar sekolah rendah agar tidak tercicir dalam pembelajaran ilmu agama sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Tujuan utama adalah untuk mengetengahkan guru-guru Kafah dan akan menaik tarafkan pendidikan Kafah yang mana akan dikongsikan kepada murid, tambahan pula dalam keadaan PKP sekarang ni, dan yang kekangan masa dan kekangan keadaan yang sini menyebabkan wujudnya program Kafah di Hijrah ni. Dan kita mengharapkan semua pihak, khususnya murid-murid, dapat meneruskan pelajaran walaupun dalam keadaan tidak mereka pergi ke sekolah. InsyaAllah pembelajaran akan tetap diteruskan. Menurut salah seorang guru Kafah di Hijrah, Ahmad Jamil Jamaluddin, meskipun pelan pembelajaran tersebut dikhususkan bagi pelajar sekolah rendah, namun ia sama sekali tidak menghalang orang ramai untuk sama-sama belajar. Waris, walaupun dia dah tua, dia nak belajar. Mungkin sebutan-sebutan ataupun huruf-huruf yang dia tak tahu sebelum ni, ataupun sebutan salah. Jadi kita betulkan. Mungkin kalau kita nak masuk kelas, kita jadi malu kan. Jadi bila duduk di depan TV, apa kata kita ikut apa yang ustaz dan ustazah dalam Kafah di Hijrah untuk sama-sama untuk kita belajar. Subjek Kafah meliputi Al-Quran dan Tajwid, Sirah, Fiqh, Bahasa Arab, Akhlak, Tauhid, Hadis
serta Jawi dan Hot. Sebenarnya program Kafah di Hijrah ini adalah untuk membantu para pelajar sebab maklumlah sekarang tempoh PKP, semua pelajar terpaksa belajar di rumah. Jadi TVI Hijrah tak nak mereka ketinggalan dalam ilmu fardu ain. Jadi inilah tujuan program ini diadakan. Kafah di Hijrah akan disiarkan setiap hari Isnin hingga Sabtu jam 4.30 petang hingga 5 petang, manakala siaran ulangan akan ditayangkan jam 6.30 petang. Ia turut mendapat kerjasama agensi-agensi agama di bawah Jabatan Perdana Menteri, antaranya Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi.